Buletin Didik 22 April bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 182 pelajar dari 6 sekolah sekitar Putrajaya menerima peranti lengkap dengan pelan data daripada Yayasan Aeon Malaysia melalui inisiatif Aeon Sayap Bagimu. Sumbangan 4,150 peranti digital ini diselaraskan oleh Yayasan Didik Negara YDN, badan di bawah Kementerian Pendidikan KPM. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin melalui hantarannya di Facebook berkata pemberian bertujuan meringankan beban murid daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Datuk Dr. Razzie turut memaklumkan kumpulan murid dari sekolah sekitar Putrajaya itu adalah yang terakhir menerima peranti terbabit. Usaha pengagihan sumbangan turut dibantu oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Selain Yayasan Aeon Malaysia, program juga mendapat kerjasama daripada Yayasan TM, Yayasan Peneraju dan Yayasan Sukarelawan Siswa. Pokok mangga Sala yang berbuah lebat dalam kawasan sekolah memberi cetusan idea kepada guru bagaimana mendidik murid menjana keuntungan menggunakan sumber yang ada di sekeliling. Inisiatif itu dilakukan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chin Hun di Sanglang Perlis dalam mendidik murid kemahiran kalis masa depan. Guru besarnya, Leong Yong Siang berkata, dengan bimbingan guru, 22 murid tahap 2 menghasilkan jeruk mangga sebelum menjualnya di pasar berdekatan sekolah. Jeruk mangga itu dihasilkan pada waktu ko-kurikulum sekolah secara bergotong royong. Murid dibimbing dalam keseluruhan proses bermula daripada memetik buah, memotong dan menggunakan ilmu sains bagi penghasilan jeruk. Sekarang pun mereka boleh belajar tentang macam mana mereka nak bagi duit balik. Bagi matematik dapat lagi dah sekarang. Macam mana nak buat promotion mereka punya hasilan tu. Jadi mereka boleh ada lah kemahiran sikit-sikit. Kita himpun sikit-sikit dari sekarang pun boleh. Bagaimanapun, pihak sekolah terlebih dahulu telah meminta kebenaran waris sebelum melibatkan murid dalam aktiviti itu. Rasa seronok dapat ilmu baru. Dalam tempoh 20 minit sahaja, 40 bekas jeruk yang dijual pada harga RM5 habis terjual. Wang yang diperoleh dimasukkan ke dalam tabung sekolah bagi kegunaan murid untuk program seterusnya. Saya cuma main di sayap. Cuma nampak murid-murid tengok ada pamai, joy. Kami sokong dah, no? Support dia lah. SJKC Chin Hun mempunyai 64 murid termasuk prasekolah. Aktiviti kali pertama ini menjadi penanda aras pihak sekolah dalam menganjurkan program seterusnya. Seterusnya, 5 guru dari Sabah berjaya mengharumkan nama College Vocational Keningau selepas memenangi anugerah emas melalui inovasi permainan digital. Pertandingan anjuran Universiti Teknologi MARA UiTM itu berlangsung 1 hingga 15 April lalu. Pertandingan disertai Wasli Razali, Larry James, Morris A. Kelat, Amatul Hayy Fajarudin dan Buyung Jacqueline Rining. Inovasi yang digelar Jack of All Trades turut dibentangkan secara langsung dalam talian untuk wakil dari Turki. Jack of All Trades adalah permainan digital berasaskan sistem berperingkat di mana pemain perlu menjawab soalan. Permainan ini bersifat merentas disiplin kerana melibatkan 5 subjek iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik dan sejarah. Lebih menarik, konsep permainan digital terbabit berdasarkan jalan cerita seorang pelayar yang meneroka pulau-pulau di sebuah kawasan perairan untuk mencari harta tersembunyi. Menurut pengarah kolej Johari Elias Jabir bin Sabin, kejayaan guru-guru terbabit adalah satu kebanggaan. Pencapaian itu melambangkan kreativiti dan profesionalisme dalam kalangan guru-guru Kolej Vocational Keningau. Bukan sahaja memperoleh ilmu tanpa perlu membayar apa-apa yuran, penglibatan secara aktif dan konsisten dalam kelas-kelas kemahiran anjuran Genius Remaja turut dihargai. 5 peserta yang menerima anugerah peserta proaktif Genius Remaja turut dihadiahkan tablet dalam usaha menyuntik semangat pelajar B40 meneruskan komitmen mereka dengan kelas-kelas anjuran Genius Remaja. Untuk tahun ini, anugerah diberikan sebanyak 2 kali iaitu pada April dan September. Penerima anugerah dinilai daripada segi ketepatan masa, kehadiran yang konsisten, keaktifan semasa kelas, selain tanggungjawab dan sikap mereka terhadap tenaga pengajar dan rakan-rakan sekelas. Walaupun belajar secara online, jadi saya teruskan hingga ke akhir kelas. Saya stay dengan Genius Remaja dan Alhamdulillah saya dinobatkan sebagai peserta proaktif
untuk tahun lepas. Okey, bagi saya, peserta jenis remaja perlulah bergiat aktif dalam setiap aktiviti sebab banyak manfaat yang kita boleh dapat dalam setiap aktiviti yang kita join tu. Bukan saja untuk mengharapkan ganjaran, tetapi banyak ilmu pengetahuan yang mungkin dekat luar sana kita tak boleh dapat. Semoga usaha ini dapat memberi satu impak yang besar untuk menarik minat ramai lagi pelajar untuk lebih aktif dalam melakukan segala kemahiran mereka. Dan saya menyeru kepada remaja-remaja di luar sana agar turut join kelas yang disediakan oleh jenis remaja ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak jenis remaja untuk memberi saya hadiah penghargaan tersebut, dan saya ingin menyeru remaja yang berada dekat luar ni untuk join juga jenis remaja ni. Semoga penganugerahan ini dapat memberi inspirasi kepada semua peserta Genius Remaja untuk sentiasa komited dan bersungguh-sungguh mendalami ilmu melalui kelas-kelas yang disediakan. Kementerian Pendidikan Malaysia mempelawa calon yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk memohon program diploma pasca siswazah pendidikan PDPP Bahasa Jerman dan Korea di Institut Pendidikan Guru Ambilan Oktober 2022. Maklumat lanjut program dan permohonan boleh dibuat secara dalam talian dengan melayari pautan tertera mulai 19 hingga 28 April ini. Bertemu kembali. Menuju revolusi industri 4.0, bidang pendidikan juga terpalit dengan cabaran besar dalam menyediakan belia yang lebih berilmu, berdaya saing serta berkemampanan tinggi. Kedua-dua pihak, pendidik dan pelajar, perlu bersikap terbuka menerima pandangan dan teguran masing-masing supaya pengajaran dan pembelajaran dapat diteruskan dalam suasana harmoni. Di peringkat sekolah rendah dan menengah, pelajar mungkin lebih selesa dengan konsep kekeluargaan dan guru-guru lebih banyak meletakkan empati terhadap pelajar. Namun situasi berbeza apabila mereka ke peringkat menara gading. Di universiti, penuntut perlu lebih berdikari serta lebih ke hadapan dalam mengambil inisiatif sendiri sebagai persediaan menjadi seorang pemimpin. Nilai-nilai ciri-ciri sebagai seorang pemimpin ini apa? Mestilah berusaha, berdepan dengan risiko, boleh mengatasinya dengan sebaik-baiknya, berfikir secara rasional dan banyak lagi. Maka di universiti ini, itulah cara kaedah pendidik-pendidik cara di universiti. Memang di dalam kelas kita mengatakan baik jika ada masalah, boleh hubungi saya. Seperti kata tadi teknologi kan. Memang kita buka semua sebenarnya melalui aplikasi-aplikasi telefon bimbit ke ataupun melalui komputer ke, macam-macam aplikasi. Sekarang ni semua pendidik di universiti pun belajar jugalah sebenarnya supaya selaras dengan era teknologi maklumat ni. Tidak seperti di sekolah juga, penuntut di universiti diberi peluang yang lebih luas untuk kreatif dan berkongsi pandangan. Komunikasi, partisipasi dan interaktif adalah 3 prinsip utama yang patut diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran demi mewujudkan suasana yang lebih santai dan menyeronokkan ketika menimba ilmu. Dahulu, konsep pengajaran kita ialah kita mendengar dan kita mengikut. Betul? Cikgu mengajar dan kita pun mengikut. Tetapi sekarang ini dah abad ke-21 ni, kita tidak mengikut konsep begitu lagi. Kita memberi peluang kepada pelajar. Pelajar sekarang ni bijak-bijak di universiti ni. Yang masuk universiti semua bijak-bijak. Kita memberi peluang kepada mereka untuk berfikir, untuk lebih berkreatif, untuk berkongsi pandangan dan ilmu, dan kita memberi panduan. Okey, begini caranya, kesesuaiannya begini. Kita tak mengatakan tidak boleh, tidak betul dan sebagainya. Kita ambil semua pandangan tersebut, dan kita memandu mereka supaya mereka ada keyakinan diri yang lebih hebat, berjiwa besar. Itu yang sebenarnya berlaku dalam pengajaran dunia hari ini. Seperti mana pendidik terbuka mendengar pandangan pelajar, pelajar juga perlu bersikap terbuka dalam menerima teguran. Setiap teguran dan kritikan perlu dipandang secara positif agar dapat memajukan diri pada masa hadapan. Kita sebagai pelajar, macam saya katakan tadi lah, bagaimana cara penerimaan kita? Adakah kalau kita nak dengar yang marah, kita jadi akan sedih. Tapi kalau kita pandang daripada sudut lainnya, mungkin sebab apa cikgu cakap ini? Mungkin sebab saya tak hantar kerja yang diberikan, saya kena marah. Memang wajar saya dimarahi sebab saya tidak menghantar tugas yang diberikan. Dan perkara ini bila saya dah dapat pengajaran, mungkin selepas ini saya tidak mengulangi lagi kesilapan yang sama. Dalam bidang pendidikan, emosi kena ketepikan sebentar. Kita kena lebih berfikir ke arah rasional. Apa rasional? Apa baik buruknya kalau kita buat benda ni? Macam dulu tu lah, kalau dulu kita kena marah pun
simpan sikit je, tak apa. Tapi benda tu semua memang sebenarnya untuk kebaikan sebenarnya. Kenapa cikgu marah tu semua? Program Dasar Pandang ke Timur dalam Pendidikan dan Tenaga Kerja Mahir telah membawa kepada penubuhan Malaysia-Japan International Institute of Technology atau MJIT di Universiti Teknologi Malaysia sebagai satu fakulti pada 2011. Setelah sedekad, MJIT mahu mengorak langkah menjadi hub rantau ASEAN dalam pengurusan bencana. Persidangan serantau mengenai bencana alam yang dianjurkan MJIT disertai 26 ahli rangkaian Universiti ASEAN dan rangkaian pembangunan pendidikan kejuruteraan Asia Tenggara. Bertemakan ketahanan bencana untuk pembangunan mampan, persidangan ini menerima 70 kertas penyelidikan yang berkongsi pengetahuan kejuruteraan semasa, sekaligus memperkukuh kedudukan institusi ini ke arah menjadi hub pendidikan rantau ASEAN. The main objective is to gather or to pave way for closer relationship between academia, industrial player and stakeholder. So we gather all these academia semua in this conference, so we can exchange our knowledge, we can present maybe the new finding, the new research on how to prevent disaster. Tambahnya, penglibatan pelajar dalam persidangan ini memberi pendedahan kepada isu serantau dan kepentingan awam. Di samping menawarkan pelbagai kursus pengajian, MJIT turut menyediakan program Mobility Global, latihan industri di Jepun serta bantuan biasiswa. MJIT is a global and international institution. So I able to interact with other international students and able to build and widen my networking. Because we have many labs, many ICOSA, and each ICOSA definitely will have international students. When I did my master, it is master by research. So the focus is by doing laboratory works in our labs in the field of environmental science, focusing on the biotechnology part. My supervisor also agreed that if I wish to extend into the doctoral degree, we can continue to study these topics. Sejak 2011, MJIT menawarkan program pendidikan kejuruteraan yang berorientasikan Jepun, juga yang pertama di Malaysia. Masih bersama Buletin Didik. Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini menyeru lebih ramai anak muda menggalas tanggungjawab dalam aktiviti pemulihan alam sekitar demi kelestarian alam. Menerusi kenyataan sempena Hari Bumi, baginda bertitah memulihkan kerosakan alam semula jadi dan perubahan iklim memerlukan tindakan segera serta penglibatan setiap individu selain pihak seperti kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Tengku Hassanal turut mengingatkan semula matlamat Hari Bumi yang disambut pada 22 April setiap tahun sejak 1970 yang bertujuan mempelbagaikan, mendidik dan memacu gerakan kelestarian alam sekitar di seluruh dunia. Walaupun kesedaran dan keprihatinan terhadap alam sekitar makin meluas sejak 5 dekad lalu, Tengku Hassanal bertitah kegiatan manusia yang merosakkannya masih berlaku. Gandingan Sheila Amzah dan sekumpulan orang gila SOG dipilih oleh rangkaian televisyen media Prima Berhad untuk menghasil dan menyanyikan lagu raya bagi kempen Seikhlas Hati. Lagu yang juga berjudul Seikhlas Hati itu hasil ciptaan Raja Nazmin Shah, manakala liriknya ditulis oleh Sheila. Sheila mengakui dia dan SOG sangat seronok kerana memang mempunyai perancangan untuk berkolaborasi sekali lagi selepas lagu Pelukan Angkasa yang dinobatkan juara anugerah juara lagu ke-36. Liriknya dihasilkan mengikut keadaan semasa di mana hampir 2 tahun meraihkan Syawal dalam suasana norma baru. Biarpun diberi tempoh 4 hari untuk menyiapkan lagu itu, mereka berjaya memenuhi permintaan menghasilkan lagu tema raya dalam tempoh singkat.
Raja Nazmin pula mendedahkan meskipun menyiapkan melodi lagu dalam tempoh singkat, dia dapat memastikan lagu dihasilkan diterima terutama kanak-kanak. Seni jahitan tufting semakin menjadi pilihan golongan muda di China yang menjadikannya sebagai hobi. Menggunakan pistol craft untuk menembak benang ke skrin fabrik, ia juga dilihat sebagai cara melepas stres. Setiap hujung minggu, bengkel tufting iHome di Beijing ini dipenuhi pencinta kraft yang giat berkarya, antaranya menghasilkan permaidani atau hamparan atau barangan hiasan. Meskipun aktiviti ini kebiasaannya dilakukan oleh mereka yang lebih berusia, bagi golongan muda di China, ia cara terbaik untuk melepas lelah daripada kesibukan belajar atau bekerja. Menurut pengasas iHome, hobi ini kembali popular di China sejak beberapa bulan lalu dengan banyak bengkel dibuka di sekitar Beijing. Pendapatnya, selain menenangkan minda, aktiviti ini menjadi pilihan kerana keseluruhan proses menggunakan pistol tufting juga tidak memerlukan terlalu banyak penelitian. Justru mereka mampu fokus kepada menghasilkan kerja-kerja kraft tangan. Golongan muda yang terlibat pula termasuklah penuntut dan pempengaruh media sosial atau influencer. 对，因为就是特别喜欢做类似手工的一些活动，然后就来挑战一下，因为之前自己是手残党，然后做这个非常有满足感，感觉特别适合刚才年轻人来玩。就是比较解压吧，我觉得，因为上学，每天对着课本什么的也挺累的。 Setiap daripada mereka menerima ratusan pelanggan setiap minggu. Kebanyakannya menerusi media sosial. Difahamkan ketika ini terdapat 140 bengkel tufting di Beijing. Meskipun trend ini dilihat sedang popular, ramai juga pemilik bengkel mengakui ia mungkin hanya fasa sementara yang akan lenyap akhirnya. Hai, hari ini saya akan memperkenalkan anda pada satu bahan pameran yang ada di Petrosan iaitu fasa bulan. Dan ini, untuk bahan pameran ini akan dapat melihat sejumlah 8 fasa bulan secara dasarnya yang akan terbentuk apabila bulan mengorbit bumi. Dan fasa-fasa bulan ini akan terjadi bergantung pada sudut antara bulan dan matahari. Jadi untuk memahami dengan lebih lanjut bagaimana fasa-fasa bulan ini terjadi dengan cara mudah, boleh menggunakan bahan pameran yang ada di Petrosan ini. Sukan, Johor Darul Takzim membuktikan kemampuan untuk bersaing dengan klub Gergasi Asia apabila mengikat pendahulu Liga J Kawasaki Frontale tanpa jaringan dalam kempen Liga Juara-Juara Asia ACL semalam. Keputusan itu juga menyaksikan JDT di tangga teratas kumpulan I mengumpul 7 mata. Ketua Jurulatih JDT Benjamin Mora berkata pasukannya melakukan yang terbaik dan beliau berpuas hati dengan ketahanan pemain memandangkan permainan mencabar dan sangat taktikal. So for us, it was to hold as much as we can, but counter-attacking and playing in the space, and of course assisting our wingers. So no, actually we wanted the 3 points, but the golden point, of course, it's very good. Sementara itu, Ketua Jurulatih Kawasaki Frontal, Toru Oniki, mengakui berdepan detik sukar memburu kemenangan di Stadium Sultan Ibrahim. まず非常にタフなゲームになったなというふうに思ってます。非常に難しい。前半でねチャンスがいくつかあったので、そこで決めていればねもうちょっと違う展開になったと思いますけども。JDT turun dengan semangat tinggi selepas 2 kemenangan ke atas Guangzhou FC dan Ulsan Hyundai. Meskipun pantas diuji Kawasaki sebaik permainan bermula, JDT bijak menyerap tekanan. Malah pelawat juga cemas apabila rembatan jarak jauh Corbin Ong minit ke-39 hampir memerangkap penjaga gol mereka. Selepas rehat, Kawasaki memperkemaskan rentak permainan dan hampir memecah kebuntuan pada minit ke-53. Mujur pertahanan JDT berjaya menghalang gerakan bahaya Kazuya Yamamura. Minit ke-74, percubaan jarak jauh Asahi Sasaki pula sekadar terkena tiang gol. 2 minit sebelum tamat permainan, Safawi Rasid memiliki peluang untuk mencipta jaringan, namun rembatannya pula tersasar. 0-0 tamat sepenuh masa, kedua-dua pasukan akan sekali lagi bertarung untuk perlawanan keempat kumpulan Ahad nanti.
Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan kumpulan I yang berlangsung di Stadium Tan Sri Hasan Yunos Lakin, juara 2 kali Ulsan Hyundai dari Korea Selatan mencatat kemenangan pertama selepas menundukkan kelab China Guangzhou FC. Ulsan membuka tirai jaringan minit ke-28 melalui sepakan percuma Mark Costa. Minit ke-57, Park Chu-yong menggandakan jaringan buat Ulsan. Guangzhou yang hanya membariskan pemain bawah 22 tahun bolos lagi minit ke-68, kali ini menerusi Jun Il-lok. Kemenangan 3-0 bagaimanapun masih meletakkan Ulsan di tangga ketiga kumpulan I dengan 4 mata, manakala Guangzhou kekal di tangga tercorot, tumpas ketiga-tiga perlawanan. Dunia sukan negara hari ini dikejutkan dengan pulangnya ke rahmatullah pengulas sukan terkenal era 70 hingga 90-an, Allahyarham Jamaluddin alias Allahyarham yang sinonim dengan ulasan bersemangatnya di radio televisyen Malaysia, meninggal dunia pada usia 85 tahun pagi tadi akibat sakit tua. Ketika zaman kegemilangannya sebagai pengulas sukan, Allahyarham pernah bertugas di Sukan C Jakarta 1979 dan Manila 1991. Selain 2 tamasya sukan Asia di Jakarta 1962 dan New Delhi 1982, dengan tamasya terbesar Sukan Olimpik Barcelona 1992. Selain membuat liputan langsung hoki Piala Dunia di Bombay pada 1982. Allahyarham Jamaluddin turut dikenali sebagai pelantun lagu patriotik prajurit tanah air. Lagu yang lebih popular dipanggil Barisan Kita ini kerap dinyanyikan penyokong pasukan negara di stadium, terutama dalam perlawanan penting bola sepak, badminton dan hoki. Baiklah, rangkuman pembuatan manisan di Bahrain mengakhiri buletin didik. Meskipun ada banyak franchise manisan di negara itu, namun juadah tradisional masih jadi pilihan ramai. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.